الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنا وعنكم. Telah berkata musannif, yakni pengarang kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu beliau kepada kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam kana ajwada an-nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rawahul Bukhari. Yang bermaksud hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW adalah dia yang terlebih murah manusia. Jadi maksud dia terlebih murah atau maksud dia bukan harga diri jadi sangat-sangat murah. Dia panggil ajwa. Ajwa tu maksud dia isim tafdhil. Macam inilah afdal. Isim tafdhil maksudnya yang sangat-sangat lebih, yang sangat-sangat afdal lah. Afdal kita buat yang ni, contoh orang kita secara otoritiknya tu banyak istilah-istilah diguna pakai dalam harian tu dalam bahasa Arab tanpa sedap. Jadi berdasarkan ulama yang mahir dalam ilmu bahasa ni, jadi bahasa yang kita bercakap ni kan, maknanya ada lebih daripada 3,000 kalimat dalam bahasa Arab itu dah diguna pakai dalam bahasa Melayu. Ialah tu apa lagi? Banyak yang kita tengok tawakal, sabar. Satu dia yang paling syok sekali perut meredak. Meredak tu memang dalam bahasa Arab. Perut meredak. Jadi meredak tu maksudnya makan tengah hari. Redak saja maksudnya makan tengah hari. Bila jauh redak, jadi maknanya mau makan tengah hari ya. Ataupun mau makan tengah hari ya. Perut meredak. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang diguna pakai. Contohnya orang milah, orang belah kita ni kan. Okey. Bahawasanya Rasulullah yang sangat-sangat baginda Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, fa'atu liman sa'il walau kana ya'tika dan bihumrin ni'am atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu berilah kepada siapa yang meminta kepada kamu, walaupun yang datang kepada kamu itu berkenderaan yang mewah. Pemberi ni'am ni kenderaan yang mewah lah. Dia panggil unta kayu merah. Mana nak cari unta kayu merah ni kira rare item. Kalau kata kita terjemah dalam bahasa kita mudah faham tu, kira main naik BMW lah, naik Ferrari lah, naik apa lagi lah, Passat lah, apa saja lah kan. Bas sekolah kan. Walau main dekat kita naik macam tu sekali pun, kalau dia minta untuk diberikan sesuatu makanan, jadi bagilah. Ataupun apa-apa. Sebab kan boleh jadi waktu tu dia memang susah sungguh kan. Jadi jaranglah orang nak main dalam keadaan itu minta duit kan. Yang biasanya tu jadi tu pasal nak bagi sumbangan, main-main macam tu lah kan. Hero lah contoh lah kan. Jadi jarang main Honda Petok ataupun kita kata Honda Bulat. Kalau main macam tu pun tetap kita kata hak yang dah dibikin klasik yang cantik-cantik lah kan. Tak ada lah kalau kita kata buku lauk ayam lah nak mati dalam keadaan begitu. Kebiasaan. Tetapi luar biasa yang datang dalam keadaan begitu meminta, kerana Rasulullah memang bagi. Tak kira orang tu bagaimana sekalipun, itulah salah satu petanda sangat pemurah ajwadan nas, yang sangat pemurah, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pengajaran yang boleh kita ambil dalam hadis ni dikaitkan dengan satu ayat suci Al-Quran, yakni kita baca kan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna
fasanuyassiruhu lil usra. Jadi orang yang bila dia a'adzallah, moga dijauhkan oleh Allah Ta'ala, orang yang fakir. Jadi orang yang fakir tu, dan dia ni yang pertamanya dia akan bakhil wa wastabana wa kadzdzaba bil husna, kan? Maknanya dia mendustakan kebaikan. Fasanuyassiruhu lil usra, maknanya benda yang sepatutnya mudah dijadikan sulit bagi dia orang yang fakir. Jadi baik bakhil dari segi apa, segala macam tak boleh bakhil. Itu dari segi apa pun, dari segi apa sajalah, sikap lah atau benda lah yang di-highlightkan tu kan. Dan orang yang bakhil ni, yang paling teruk sekali tahap kebakhilannya tu, bila sebut nama Nabi, dia tak sahut, dia tak ada sensitivity untuk berselawat kepada baginda Nabi SAW. Dan dalam satu hadis Nabi sebut, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi yang bermaksud apa? Orang yang bakhil itu, kata baginda Nabi SAW, orang yang apabila disebut nama aku, dia tak berselawat kepada aku. Jadi hadis ni yang mana ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sedang jahit baju, dan jahit baju, tiba-tiba lampu minyak pelita tu terpadam, api dia kan, nyalakan api cara-cara keadaan ketika itu. Dan pada ketika itu pula, bila terpadam ni, nak jahit susah lah dalam gelap kan. Jadi menyebabkan baju dengan kain itu terjatuh. Jadi bila terjatuh, tak lama kemudian baginda Nabi SAW pulang balik ke rumah. Jadi itulah menandakan, kata Nabi SAW, sangat-sangat wajah, maknanya sekalian tubuh baginda ni kalau berjalan di tempat gelap tak perlu ada torchlight. Kerana bila balik saja Rasulullah ke dalam, sampai di rumah, dan dalam keadaan yang gelap tu, gelap gelita, jadi Rasulullah masuk SAW dalam rumah, menyebabkan Sayyidatina Aisyah ni boleh ambil balik baju tu, dan jarum yang jatuh tu boleh sambung jahit balik saja tanpa nyalakan pelita untuk jahit untuk cerah. Itulah yang mana Rasulullah sabda hadis ni, orang yang fakir tidak akan dapat syafaat tu di hari kiamat. Maka dengan itu kita selemah-lemahnya dan sekurang-kurangnya, jadi bila disebut nama Nabi, istilah kita kalau boleh orang yang pertama, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kalau kita duk tengok ada tak macam dalam cerita Piramli kan, dosa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kan, Ibrahim kedua dosa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kok mana pun, walau terlupa apa pun, selawat kepada baginda Nabi, insya-Allah benda yang kita lupa tu Allah Ta'ala akan ingatkan dengan berkat selawat. Jadi macam-macamlah kaedah yang ulama ajarkan, kaedah ada yang kata bila kita lupa sesuatu, kira demikian tak masuk orang, dia ambil semayang, dan dia ambil semayang, solat 2 rakaat, insya-Allah waktu solat angkat takbir tu akan ingat benda apa yang lupa. Buat semua realitinya pernah buat kan. Kadang besok kita ni orang lelaki kan tak tahu dia menyebab kita macam ni, tak lupa kunci kereta, kunci rumah kan, tak lagi menyebab dia kan nak marah orang tak bisa marah kan. Contoh kan, kebiasaan untuk berlaku kan. Jadi juga waktu tu waktu tu buntu cari tak jumpa apa semua tu, dia ambil semayang, try takbir tu, insya-Allah waktu tu lah akan ingat, baru ingat lah duduk taminya. Tapi maksudnya tambah-tambah lagi kalau solat fardu kan, waktu tu Allah Akbar, baru teringat. Ada mana-mana contoh, ataupun kaedah yang lain boleh juga ambil semayang, boleh langsung kita kata sujud, yang maknanya sujud ni lah arah kiblat,
sujud syukur kan, insya-Allah saat lagi akan kita penuhi benda apa yang kita lupa tu kan. Antaranya lah. Jadi masya-Allah ini sangat murah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril alaihi salatu wasalam. Di dalam bulan Ramadan pada ketika mendapati akan dia oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Jadi malaikat Jibril ni ada beberapa dia wajah sebenar pun pernah jumpa dengan baginda Nabi dengan rupa yang wajah sebenar, dan yang lain-lain keadaan tu banyak menyerupai dengan seorang sahabat Nabi, wajahnya yang sangat kacak, masya-Allah, iaitu Dihyah Al-Kalbi. Jadi biasanya yang Nabi seringkali jumpa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maknanya keadaannya itu menyerupai dengan wajah sahabat Nabi nama Dihyah Al-Kalbi. Lepas tu di Madinah, khususnya di Masjid Nabawi, lepas pada kita masuk pintu Babul Salam, jadi keluar Babul Baqi', sebelah dia tu ada macam kita kata kolom kan, tajam dinding tu. Jadi di situlah tempat Babu Jibril alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi SAW. Jadi episod Nabi di Madinah ni maknanya setelah apa? Setelah hijrah lah kan. Kalau di Mekah tu dengan hidup dengan Sayyidatina Khadijah. Kalau di Madinah ni maknanya hidup dengan Sayyidatina Aisyah, jadi isteri baginda Nabi SAW, ummahatul mukminin. Jadi sebab tu apabila wafat Sayyidina Umar dan Rasulullah wafat, lepas tu ayah ummahatul mukminin kita Sayyidina Abu Bakar, bila main dekat Sayyidina Umar tu, Sayyidatina Aisyah ni dia pakai hijab kan. Sebab pasal perkuburan, maknanya makam Rasulullah SAW tu memang betul-betul di tempat tidur baginda Nabi SAW. Jadi tak ada lagi yang manusia yang mana kalau dia mati, kalau dia wafat kan, insan yang mulia ni kira macam mana insan yang mulia ni, tak ada lagi yang mesti orang akan kebumikan di perkuburan yang luar daripada rumah. Jadi tak ada lagi yang satu-satunya manusia yang wafat dikebumikan dalam bilik yang mulia baginda Nabi SAW. Jadi kekasih Allah ni yang mana nak masuk rumah Nabi ni kena tunduk orang. Pasal apa? Pasal dia rendah. Bayangkan kalau nak banding dengan rumah kita CBD ni, kalau tak tahu nak agak memang manis kan, cerita kesuhudan baginda Nabi SAW. Sampai begitu sekali maknanya pemurahnya baginda Nabi, dan tak ada siapa lagi dalam seumur hidup Nabi SAW, di usia Nabi hidup SAW sampailah Nabi wafat, tak ada lagi orang yang boleh awal daripada Nabi bagi salam. Mesti Nabi yang orang pertama. Walaupun kadang sahabat ni cuba nak jumpa, mesti nak bagi salam dulu, tapi dalam masa yang sama Rasulullah mesti awal daripada yang lain-lain. Itu nak abad kata kok mana pun sahabat lisan, jadi Rasulullah lah yang utama. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah sebut dah dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi kok mana pun nak challenge dengan Nabi, kok mana pun Nabi yang akan utama, diberi keutamaan oleh Allah. Allah sendiri beri keutamaan. Jadi dari segi apa pun, dari segi percakapan, dan maknanya kok mana pun akan tak ada siapa yang boleh menandingi baginda Nabi SAW. Dan juga ada orang dia salah faham. Dia ingat contoh macam ni, satu orang yang kita hormati Sampadi ni, dia pun kata minta tolong doa ke anak, semoga Allah Ta'ala apa-apa sajalah, maknanya tunaikan hajat anak atau contohnya. Jadi yang kita tu tak setengah mana-mana, kita kata
orang yang tak seberapa. Jadi kita doa tak ada masalah. Sebab apa? Nabi juga suruh Sayyidina Umar doa, bukan bererti Sayyidina Umar tu afdal daripada Nabi, tidak. Tetapi apa? Imtithalul amar. Kerana apa? Menuruti perintah yang mana arahan itu bukanlah kita kata satu perkara yang melakukan maksiat dan sebagainya, kan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi maknanya kita tolong-tolong untuk saling mencapai ketakwaan, ketaatan kepada Allah Ta'ala, bukan tolong untuk nak buat perkara-perkara yang tak baik, seumpama melakukan maksiat. Wal'iyadzubillah balik. Dan lagi sabda Nabi SAW, man fatara sa'iman falahu mithlu ajrihi wa la yunqasu min ajri as-sa'im syai'un. Riwayat Imam Tirmizi, yang mana kalimah Tirmizi ini boleh baca tiga wajah. Jangan gaduh, kan. Bagi dia ni baca Tirmizi juga betul, Tirmizi juga betul, Tirmizi juga betul, tiga-tiga wajah boleh baca. Contoh lagi, ada lagi, iaitu Baitul Maqdis, boleh baca dengan Baitul Muqaddis, Baitul Muqaddas, boleh baca. Tiga-tiga tu, tiga-tiga betul. Macam kalimah yang lain ni, tawaf wada ataupun tawaf wida, dua boleh baca. Jadi ada orang kerana tu dia jadi tak buat terus tawaf wada ni, pasal dia duk confuse ni. Itu ustaz cakap bukan wada tapi wida. Bila kerana tu tak buat, jadi itu bahasa yang mana dua-dua tu dari segi tata bahasanya betul, menepati, tak masalah. Jadi Masya Allah terkayanya dalam bahasa Arab, terjemahan dalam bahasa Arab baru boleh dapat faham apa itu kalimat. Jadi contoh sebelum kita berhenti, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana akhir sahabat yang wafat di bumi Taif lah. Sahabat tak ada lagi lepas pada Sayyidina Abdullah ibn Abbas ni wafat, tak ada lagi sahabat yang wafat di bumi Taif, melainkan lepas pada itu adalah tabi'in sampai hari ini, kan. Iaitu orang yang sangat alim dalam ilmu tafsir Al-Quran ni. Apa dia? Yang benda yang kita tak faham, alif lam. Jadi betul lah, bukan tahu apa makna, wallahu alam, serah ke Allah, kan. Dia apa? Alif lam ra dulu Allah Tuan Guru Harun din sebut pada orang baca ular, alif lam ra, dia baca al-mari. Memang ada ular al-mariyah. Jadi al-ali semua boleh masuk dalam al-mariyah. Jadi tak tahu makna tu, sangat terkaya sebegitu. Nun wal qalami wa ma yasturun, satu kalimat ada, sangat terkaya, kita pun tak tahu. Tetapi yang kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas ni, dia pernah lalu satu perkampungan Badui, yang mana dalam perjalanan dia menuju satu perkampungan Badui tu, dia tak tahu kalimat ni, orang Badui sebut. Dan bahasa dalam-dalam ni, kalau kita orang belasik yang mana jeniang ke, bila Allah ke orang ke atas kan, dia lain, ada hak dalam lagi ya. Dia bahasa Amiah kalau kita katakan. Yang mana orang-orang Badui ni duduk berkelahi, lepas tu cakap kata ana fatir, ana fatir. Tengah duduk bawa cangkir, tengah duduk gali tu, cakap ana fatir. Dia bukan duduk mengaku kataan ana fatir, ana fatir. Jadi dia tak tahu kalimat ni. Dia bertemu dengan Rasulullah, dia tanya apa makna tadi. Lalu satu kampungan orang Badui, orang Badui ni bukan duduk mengaku ana fatir sambil duduk gali cangkir ni. Lepas tu turunlah wahyu Allah Ta'ala, alhamdulillah fatirus samawati wal ardh. Surah Fatir, yakni apa? Maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Jadi kalimah Fatir tu merujuk kisah Badui tu, ramai-ramai tu, pasal dia orang yang mula jumpa puncak air. Tak ada mengaku aku jumpa tu, aku orang jumpa tu. Jadi makna Fatir,
Dia pun tak tahu. Bayangkan kalau kita ni lagi jauh lagi ya, sedangkan dia ni diberi keizinan amanah dengan ilmu yang waktu masih muda 11 tahun 12 tahun ni boleh bagi fatwa lah. Duduk dengan halaqah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu pemerintahan Sayyidina Umar ni tanya, dan orang yang sangat-sangat alim ni, budak ni bulan lagi ya, 11 tahun tu dia masih lagi duduk kayuh dia lagi ya, mandi betah-betah kan. Kalau saya lah ni boleh jadi orang yang mengeluarkan fatwa. Sebab tu kerana apa, kita janganlah segan silu kalau kita punya anak atau siapa-siapa saja yang amanahkan untuk kita doa, kita tak tahu nak doa apa, dan takkan tak boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah, takkan tak apa ya. Kalau tak apa nak putus sikit lagi ya. Contoh insya-Allah hafal baca apa, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Untuk kalau ramailah untuk diri sendiri, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Kalau dekat orang, contoh ada kita orang kita ni masya-Allah, alam Melayu ni bila nak kata balik daripada tanah suci ni kan, kalau kata hari balik tu mai surau tu orang nanti tolak jadi imam lah. Kebiasaannya orang yang Nabi jadi imam kerana Allah keberkatan tu. Jadi hak kita ni tak tahu je apa Allah nak boleh tak ada masalah. Ina apana wal as pun boleh tak ada masalah. Kerana apa? Kerana takrim tu memuliakan saudara, idkhal surur fi qalbil mu'min. Jadi salah satu baginda Nabi ini orang yang pandai memasukkan kegembiraan di dalam hati saudara-saudara muslimnya. Jadi kita macam itulah, walaupun kita merasa tak layak dan sebagainya. Jadi itu antaranya didoakan oleh baginda Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang mana Rasulullah sebut Sayyidina Abdullah bin Abbas ni bahrul ilmi, lautan ilmu. Masya Allah, lautan dia lah. Bahrul ilmi, hibrul ummah, dakwat bagi sekalian umat Islam ni adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sampai terlalu maknanya dakwat. Jadi kalau kata dakwat dia mesti kena ada batang untuk pen nak tulis tu. Jadi dia adalah dakwat bagi sekalian umat Islam. Tarjumanul Quran, dia adalah ibarat mahkota harta dalam Al-Quran ni adalah terdapat pada Sayyidina Abdullah bin Abbas dan akhir sahabat mauta bi Taif, alimun kabir walau kana syawirun. Jadi itu yang kita kadang ada budak dia berlari dah, tangkap dia doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tak apa dia nak lari ya, nak buat apa, nak melompat apa macam itulah seolah-olahnya kalau kita punya cucu dan anak. Jadi janganlah kita terlepas untuk mendoakan. Jadi doa antara yang mustajab, ibu kepada anak dan juga ayah kepada anak, dan juga demikianlah seumpamanya. InsyaAllah mudah-mudahan sikit sebanyak kita dapat mengamalkan doa yang dibaca oleh baginda Nabi SAW sendiri kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.